Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahaman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, dan orang yang tua. Orang yang tua ni artah pada kata orang sakit lah. Yang ni harus buka kat ni. Yang antara orang yang boleh buka puasa Ramadan ni orang tua. Orang tua boleh buka puasa. Debet dia tak ada debet. Dia orang tua tak gerak dah. Kalau puasa tu tak gerak dah dia ni. Dia yang sakit, boleh. Boleh. Dulu katanya kat atas itu tak. Jadi ibaratnya bermula orang sakit yang mudaratkan dia puasa sebagai mudarat harus tayammum baginya, harus berbuka, boleh buka. Tak orang lapar. Dan orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Dia sakit ni pendek kata bomo kata okak balik sembuh tak ada lah. Boleh buka juga. Yang lemah keduanya, orang tua dan orang sakit, lemah-lemah daripada puasa. Tak boleh puasa lah. Sekira-kira masyakkah tidak tertanggung pada adat. Sekiranya susah sangat pada adat tu tak boleh pergi lah kalau puasa ni berat sangat. Tu maksud tidak tertanggung. Wajib atas keduanya fidyah. Jadi wajib atas keduanya fidyah daripada tiap-tiap hari secupak makan ni, dan tak wajib qada atas keduanya. Maknanya dia kena bayar beras lah. Tua tu masih hidup lagi lah. Orang tua, orang sakit yang tak harap nak hilang sakit, maka bayar beras. Orang sakit ni bukan nanti tua. Walau dia muda sekalipun. Tak, dia baru 20. Sakit teruk dah. Pendek kata penyakit dia ni, doktor kata mungkin ubat apa tak jadi dah. Nak pergi balik ke apa? Balik ke mati mata dah lah kata. Tak ubat pun tak ada dah. Lepas tu bila boleh puasa, dia nak puasa dia tak gerak. Bayar beras. Secupak sehari. Orang tua kita juga, orang tua tok kita, umur 80, 90 kita kata je tak. Puasa tak gerak. Jadi tua tu tak ada hilang akal apa, cuma tak gerak tu je. Maka hukumnya puasa tak payah puasa, wajib bayar fidyah. Bayar cepat sehari. Apa kena qada tak? Ada dah. Tak kena qada dah tu. Tak gede kita kata dia ni gagah. Tak kata tak. Gagah lah tok ni lepas pada raya ku ana kena tupak 3 uti. Ada kau kena qada? Tak je qada dah. Itu dua masalah. Kita tunggu bawah sikit lah. Bagai tak lekak sikit. Aduh, dengan ijma' ulama' berbuka puasa bagi orang yang tua, yang lemah daripada puasa,
dan tidak qada atasnya kerana ketiadaan kuasa. Dan seperti orang tua tu pesakit yang tidak diharapkan sembuh sakit. Itu duduk supaya atas masalah tu. Ada pun mereka yang lemah daripada puasa Ramadan dan tetapi ia kuasa atas qada pada waktu yang lain, maka wajib atasnya qada dan tiada fidyah. Orang itu boleh puasa tu dia sakit mati. Tapi sakit dia tu orang kata tak lama, sebulan lagi hinggalah. Maka dia tu boleh puasa tak sah puasa. Lepas pada raya dia wajib kena qada tu. Kena qada fidyah. Fidyah tak kena bayar. Apa dia ni kuasa lepas pada tu. Disebut dalam kitab Rahmatul Ummah, pesakit yang tidak diharapkan sembuh sakit itu dan orang tua tiada puasa atas keduanya, bahkan wajib fidyah. Di sisi Abu Hanifah ialah pendapat yang asah daripada mazhab Syafi'i. Sebuah atas ni lah. Atau buka oleh kitab rajin yang kita sebutlah. Fidyah ni secupak sehari lah. Maka dia secupak sehari untuk orang pakai pekorak pusking. Dan perempuan yang buting mati. Buting itu mengandung. Orang tina perut besar mengandung. Dan yang menyusu. Jikalau yang diupahkan dia sekali pun. Ini masalah menyusu kan ni. Bukan upah buting tak boleh. Tak boleh upah buting. Apa dia panggil? Umbun tak panggil. Umbun tak dah. Istilah hak dia panggil. Tak boleh harai tu. Upah mengandung. Kita nak kita upah ketina sore, berbenih kah? Upah cocok warna kah? Tu tak boleh harai hukum dia. Itu masalah baru belakang tu. Ini masalah hak jikalau ni bergantung masalah menyusu je. Orang tina tu kerja dia nanti upah wipek ke budak lu. Upah menyusu. Ataupun semata-mata tabarruk. Tak apalah aku tak nak pakai upah ke apa. Sia ke budak ni kah? Wi susu. Wi menyusu pek dada dia. Jika takut atas diri keduanya mudarat seperti pada yang sakit dulu itu, wajib berbuka keduanya dan qada, tiada fidyah. Itu. Bini kita perut besar jatuh bulan puasa apa molek. Ada kira apa bulan lah. Besar perut besar lah. Jadi kalau dia puasa, mengikut kajian doktor kata bahaya budak dalam ni. Kerana mak ni kena mamrung makan. Buka puasa. Ni tengok. Jika takut atas diri kedua. Maknanya takut bahaya mak diri bukan bahaya anak. Atas diri ni mana bahaya dia sendiri. Anak tak kira lagi. Waktu tu wajib buka puasa. Wajib kena qada, fidyah tak kena bayar. Apa tu dah? Ada lagi depan apa tu? Dan jika takut keduanya atas anak, ni masalah takut. Yakni guguran pada yang buting dan sedikit susu pada yang menyusu. Mama kata kalau duk puasa lagi boleh puasa, nama goreng anak dalam. Dia pun takut juga moga anak tak boleh lagi, baru nak boleh mula-mula. Wajib berbuka keduanya, tak wajib qada. Apa ni? Wajib berbuka dan wajib qada dan fidyah tiap-tiap hari secupak. Dia beza sikit je. Tadi kalau kita takut mudarat tubuh kita, wajib buka, wajib qada, tiada fidyah. Hak ni wajib buka, wajib qada, wajib fidyah. 3. Apa tu dah? Tu hukum. Jadi kena reti lah. Kena reti. Banyak orang soal kau sana. Lagu mana reti nak perut besar boleh puasa? Jawab apa kita lah. Tanya dulu. Bahaya tuai ke bahaya anak? Bahaya tuai. Bahaya mak sendiri. Tak buka. Lepas tu kena qada. Fidyah tu tak kena bayar. Kalau bahaya anak, takut goreng ke, hukum wajib buka, wajib qada, wajib fidyah. Bayar cukup sehari. Gitu hukum dia tu. Akan satu tu hukum bawah.
Yakni diharuhkan bagi hamil dan murdi'. Murdi' itu perempuan yang memberi menyusu lah. Berbuka puasa bila takut keduanya atas diri kedua ataupun atas anak. Sama ada anak itu anak murdi'ah ataupun tidak. Tak kira lah anak siapa pun. Dan sama ada murdi'ah itu ibu mustajarah ataupun tidak. Ibu mustajarah ni ataupun ibu yang makan upah, kita kata. Upah menyusu. Dan adalah takut itu pada kurang akal ataupun basah ataupun sakit. Tengok dalil satu. Dalil harus bagi keduanya itu ialah qiyah di atas pesakit dan orang musafir. Qiyah lah. Sabda Nabi, Inna Allah tabaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafiri as-sawma wa syatra as-salat wa 'anil hublat wal murdi'. Sesungguh Allah Ta'ala menggugurkan daripada orang musafir itu akan puasa dan separuh daripada solah. Makna boleh jamak. Separuh daripada solah boleh qasar. Daripada perempuan yang mengandung dan juga perempuan yang beri menyusukan. Itu dalil di antaranya. Habis satu. Mati. Dan perempuan yang haid dan nifah wajib berbuka keduanya dan qada. Wajib qada. Betina mari haid nifah tu wajib buka. Jangan duk puasa lah. Boleh makan, berlagu dah buka boleh makan lah. Dah. Lepas tu kalau kita tengok satu orang perempuan yang makan bulan puasa, jangan kita gaduh tuduh sangka tak baik. Apa dia isak nampak sengok. Ya sedap lah puasa hari pun dia makan lagi lah. Cuma dia mesti meraihkan tak boleh makan depan orang ramai. Tu lah. Makan pun senyap-senyap lah. Dia tunjuk koseh tak boleh kat lagu tu pun. Wajib buka dan wajib qada. Akan satu sikit bawah ada pun perempuan yang puasa bila datang haid ia ataupun mari nifah ia, maka wajib atasnya berbuka dan hari atasnya puasa, dan jikalau berpuasa ia maka puasanya itu batal serta berdosa dan wajib atasnya qada. Pasal dia kacil lah pendek katanya, syarat tak suruh. Dan yang mabuk dan yang pitam sepanjang-panjang hari. Apa hukum dia ni? Wajib qada. Orang mabuk sepanjang hari. Arak celak mata, lepas ngorik buat celak mata. Wajib qada tu. Hari tu tak terpakai. Dan yang gila dengan taksi. Adakah gila dengan taksi? Ada. Gila dengan taksi ni gila dengan salah dia. Maksud gila dengan dia makan ubat gila. Itu gila taksi panggil. Ataupun kita kerja kampung sengaja nak gila. Maknanya ada gila selagi. Gila tak ada nak tu hawi gila. Bakar gila ke. Itu tak taksi ni. Jadi masalah gila taksi ni wajib qada. Atasnya. Kena qada tu. Tu kena qada. Jadi dia kira dua lah. Gila taksi ke tidak taksi ke situ. Faslun fi kafaratis saumi. Ini suatu fasal menyata kafarah puasa Ramadan. Kafarah puasa bulan Ramadan. Dan ke mana buat kafarah ni? Kita tu bawah sikit. Apabila mempasik, mana mempasik ni memenuh oleh seorang ni akan puasa hari daripada hari-hari Ramadan dengan jimuk. Maka bagi dua kelakuan. Artinya orang yang jimuk siang hari bulan Ramadan ni ada dua. Kelakuan pertama bahawa ada demikian itu dengan uzur. Jimuk tu jimuk dengan uzur. Adakah jimuk dengan uzur? Seperti mereka yang jimuk ahli terlupa ke puasa. Uzur tu. Atau berjahil ke hari, dengan hari. Atau berbuka puasa dengan sengaja, dengan makan minum. Kamarnya jimuk je akan ahli. Tu uzur kata. Ni pandai sikit ni. Dia nak maksud jimuk tu, tapi wasilah dia tu pandai je makan dulu. Boleh ke belajar ni tak?
Harai tu harai lah, bukan puasa tu. Tapi dia tak nak kena bayar kafarah tu ya. Jadi dia wak tangga dulu, wak tangga bukan lopak selalu dok memang kita. Makan nasi seminggu, mari kita jimuk. Hai kafarah tak kena. Sebab masa dia jimuk tu dia tak ada puasa dah. Dia batal dah. Atau hak kata jimuk tu hak kena puasa, batal tu batal dengan jimuk selalu. Tu tak boleh. Tak boleh. Tu hukum dah. Ataupun ada yang musafir ataupun pesakit yang berhak baginya keharusan dengan berbuka puasa, maka jimuk ia akan ahlinya. Ataupun ada yang berpuasa bukan puasa Ramadan, ataupun suka kemalan itu baki lagi, maka jimuk ia. Masa tak payah mana kita sebut masalah tu dah. Maka ternyata bahawa fajar sudah keluar. Atau makan ia terlupa, maka suka bahawa ia batal puasa. Dia makan nasi terlupa, batal dah puasa aku. Lepas tu, maka jimuk ia. Buat jimuk lalu. Ya sebenarnya kita makan terlupa tak batal. Tapi ia sengka, zona, sengka kata batal. Dah kita batal, dah kita jimuk. Orang tak tahu, dia boleh pergi situ tu. Dia siapa mungkin tak tahu. Makan nasi seminggu, pak kita ni terlupa. Batal dah puasa kita. Sebenarnya tak batal. Atau jimuk. Maka pada semua ini kelakuan yang sebut atas, banyak masalah atas sebut tu. Wajib atasnya qada saja, tidak kafarah. Jadi hak kita nak bahas ni yang kedua. Mana bahas ni bab paslong dia ni. Hak kelakuan yang kedua ni bahawa ada demikian itu tanpa uzur. Tak ada uzur lah, seperti jimuk ahli. Maka wajib atasnya qada seperti terdulu sebut, dan wajib atasnya imsak yang baki pada hari. Kena tak usah makan lah. Kerana puasa berbuka dengan tanpa uzur. Dan wajib atasnya kafarah. Jadi berat ni. Sudah kafarah. Kafarah dia depan tu insyaAllah akan sebut lah tu dah. Terus sikit sebagai. Dan jika kamu pastikan puasa dengan lain daripada jimuk, seperti makan, minum, mengeluarkan mandi dan berpeluk yang membawa kepada keluar mandi, maka tiada kafarah. Tak kena tu. Masuk ke mata. Dan wajib kafarah. Dan qada atas orang yang membinasakan puasa Ramadan. Dengan digoikkan sekalian hasafah. Ataupun qada nyonya hasafah. Digoik tu pada. Tak ada situ. Pada farak. Yakni di dalam farak. Fi tu dia dua. Kita macam mana fi nak pada fi mana di dalam pada. Maka goib itu di dalam farak. Jika tidak keluar mandi sekalipun, jelas hukum tu dah. Siapa-siapa laki-laki yang jimuk bini siang hari bulan Ramadan cocok lepas pala dalam dah, tak tubik air sekalipun kena kafarah. Kalau bersetengah, tak. Dan tiada kafarah pada setengah hasafah. Apa setengah faedah namanya? Bodoh kat kemari pula. Dah nak royak hukum. Boleh jadi kita katanya hasafah dia tu 2-3 cibu setengah melana lah. Tapi jangan orang lah tu. Sama ada farak tu kubur ataupun dumbu. Tak kira lah depan ke belakang ke. Daripada laki-laki ataupun perempuan ataupun binatang. Apa? Hak juga kena tu, hak juga kena tehir tu. Laki-laki kan. Maknanya dia sama jatuh. Mai sama jatuh, dia kau mau bangun tahi jatuh tu, kena kafarah tak? Kena. Bukan nanti kena retin, kena dengar retin no. Jadi mautuah tu laki-laki kan. Perempuan kan, binatang kan. Tak boleh kat binatang pun. Yang kita duk pahamnya, segera pahamnya orang lah. Bila jimuk laki bining, hak tu segera pahamnya. Kena kafarah. Kafarah ni sebelah lek atas je. Tina nu hak balik mautuah tak kena balik wati. Faham tak? Dia kena sebelah. Itu masalah sini, hak kena tehir tu, makna mautuah tu sama ada laki-laki, sama ada perempuan. Walau menatai pun tak boleh juga. Menatai tak hukum harga pun dia menatai kita ni hukum kena kafarah juga.
Apa hukum orang yang jimak lembu di siang hari bulan Ramadan tepah takak dalai wajib kena puasa 2 bulan berturut-turut. Jelas ibarat tu. Nate tu. Sama ada yang hidup ataupun yang mati. Apa? Mau tuah. Hak kena wati tu. Lu hidup lagi kah? Hak mati dah kah? Apakah hukum orang jimak mayat siang hari di bulan Ramadan? Jawabnya kafarah. Tu lah. Maka kafarah sebut depan lah. Kena merdeka, tak merdeka, tu tak puasa, kena puasa. Tu cara dia. Jelas dah lah. Jelas je atas dia sebut tu. Tak ada keliru pun tak lah masalah. Satu tu bawah. Yang ni kafarah itu diwajibkan di atas suami yang jimak. Dan tak sewaktu di atas perempuan. Tak kena tu. Dan jika dia berpuasa sekalipun. Karena bahasanya kafarah itu hak harta yang tertentu dengan jimak. Maka tertentu dengan dia oleh laki-laki, tidak perempuan. Seperti mahar kahwin. Maknanya hak kena kafarah tu kena balik laki-laki. Kena sebelah ya. Artinya tak kena. Dan kerana bahasa perbuatan wati itu dinisbahkan kepadanya, laki-laki. Maka wajib kafarah itu atasnya. Dan tetapi wajib atas perempuan itu qada dengan tidak khilaf ulama. Qada mata pasal dia batal dah. Batal atas jalan apa? Masuk sewaktu rungga. Kalau rungga. Habis kata. Yang kita sebut tambah di bawah tu sebagai syarat lah. InsyaAllah tu dia mau tengok sekali lah. Syarat nak kena kafarah tu, satu jimak sebagai pitah lalu. Yang kedua zukurah. Keadaan lelaki. 3 balik. Sudah tak apa. Keempat mempasikkan puasa. Membuat pasik. Membuat pasik ni mana sengaja lah, sengaja. Bukan terlupa tak. 5 bulan Ramadan, orang lain tak apa. Yang kena berdosa. Ketimbang dosa. Orang musafir dia tak berdosa, dia jimak. Sebab orang musafir dah ada ruksah. Kita musafir cukup syarat dia lah. Maka dalam tengah perjalanan musafir itu kita jimak bini, adakah kafarah? Tak kena tu, kena qada lah. Ya masalah kita orang musafir hal lepas sebut tu masalah ruksah boleh buka puasa, bukan nanti makan minum. Jimak tak apa. Hari tu kena qada lah. Lepas dah. Yang ketujuhnya puasa. Puasa. Mana kalau dia tak puasa jimak tak kena kafarah. Misal sana lah. Boleh puasa, dia nak jimak juga, dia buat wasilah, buat tangga dulu. Minum air setengah. Kan batal puasa. Lepas tu jimak lepas tu. Tak kena kafarah. Bawah tu sebut sebagai syarat dia. Mata di atas. Dan tiada kafarah atas orang yang diroikkan hasyafah padanya. Orang yang diroik ni dia panggil kena pada si maf'ul mautu'ah. Hak kena tu tu. Tak kena. Jadi kita laki-laki hak tina tu kena jimak, tina tak kena kafarah. Kalau dia kita kata dia suka sekalipun, dia nak sekalipun tak kena kafarah. Dan tiada pula atas orang yang jimak dengan terlupa. Tak juga. Daya jahil ke hari. Tak juga tu. Daya tergagah. Tergagah ni bahasa kita tak terpaksa. Ikrah. Dia meku. Tak buat tak leh mu ni. Siap. Kanak-kanak. Ada juga. Daya tidak berniat pada malam. Ada juga tu. Orang ni semalam terlupa niat. Bila masuk pagi tu dia kena menahankan diri pada makan. Puasa dia jadi tak puasa? Puasa dia tak boleh kira dah gitu. Pasal dia tinggal niat. Ni muzhab kita lah. Tiba-tiba dia jimak. Adakah wajib kafarah? Jawabnya, la. Tak kena. Itu masalah dia. Dan orang yang musafir, ada belakang tu, tak kena kafarah. Dan yang sakit, jika jimak keduanya dengan niat tarakhus. Dia kait juga tu. Niat ruksah. Nah, niat tarakhus, niat ruksah. Kita jimat ruksah ni ada dalam musafir kata. Siapa sebenarnya?
Demikian lagi orang yang jimat dengan zon lagi tinggal malam. Ini masalah kita malam boleh puasa. Je kita tu je mampu tengok pukul 3 dah lagi jimat je dah. Jadi nak sahur dulu tak apa sarang kening helung dah dah. Jimat suka buat tu baik Allah ha. Subuh ni. Maka tu tak apa nah. Suka kata malam. Tapi tu tak apa lagi malam lagi. Hal ni jimat tu nyata kata siang hari dah tapi duk kata malam lagi. Umah gelak katuk pintu belakang. Tu. Ataupun sok padanya ataupun dizam masuk malam dengan itihad. Maka nyata jimatnya siang hari. Semua masalah sebut tu tak kena kafarah. Nah. Dan tiada kafarah pula pada puasa yang lain pada Ramadan. Seperti puasa nazak, puasa kafarah, puasa qadha, tak kena tu. Jika daripada Ramadan sekalipun. Dan tiada kafarah pada segala yang membatalkan puasa. Seperti makan, minum dan jika jimat ya kamarnya daripadanya makan dan minum. Ataupun bersertanya makan dan minum sekalipun. Jimat dengan makan sekaligus. Tak kena kat tu. Nah, dia bergantung dengan makan minum. Dan inilah hilah pada menggugurkan kafarah. Hak mana? Masalah hak jimat sekali dengan makan. Tu hilah tu. Hak tu yang panggil hilah. Hilah ni tak kena kafarah. Lari jalan tak kena kafarah. Begitu tak gini lah asalnya. Benda tu tak boleh tapi hilah je boleh. Kita bisa hukum buat jual beli. Kita nak jual najis tahi aye segundi 40 kok. Harai jual tahi aye. Mana makna boleh Helah. Helah ni pisah cari jalan boleh. Wak gana. Dia rojak ke tuai tahi aye. Tahi aye demo tu kita kira upah kau buh gundi lah 40 kok segundi. Maka boleh tu bukan jual tahi aye. Nampak tak dah? Lepas tu bisa lagi lah. Boleh ibu tergiling seka. Lagi jual betul-betul kepada siye harai. Abang benda tak sah jual beli. Giling mahal juga sekilo kita buat kata 1000 kok kata para wakil 2000 dah bubuh kata. Maka cara helahnya. Pergi halah giling ke siye pun heboh duit mai kita heboh giling atas jalan heboh. Maka hukum tu harus kita makan duit giling tadi. Bukan jual beli harus boleh makan. Helah memang dah. Sini supaya juga ni. Kalau jimat betul-betul kena kafarah. Maka kita jimat sekali dengan makan tertelai ais tegak. Maka tak kena kafarah. Nampak dah? Helah. Dan jika tertinggi perempuan atasnya dengan tidak bergerak zakah. Dan jika keluar mandi sekalipun. Tak wajib kafarah. Kerana ada perbuatan daripadanya. Dan jika tertinggi perempuan atasnya atas lelaki dengan tiada bergerak zakah. Ni kita tak ada buat. Retina kita buat. Jadi kita kena tidur, kena kata kerah menyacir dia. Demo belaka, menyayu kukunya demo belaka. Jadi kita tak ada buat apa dak lah. Ada kena kafarah? Dak. Sebab perbuatan kita tak ada sikit abuk pun situ. Tina belaka. Dan jika keluar mandi sekalipun. Tu baik macam apa tu lah. Pada mau buat ni. Tiada wajib kafarah. Kerana ada perbuatan daripadanya. Perbuatan pada hak pada perempuan sana. Bukan kita buat dah tu. Barangkali kita lah jatuh tu. Kerana tiada ada perbuatan kita tu baik kira. Kerana tiada ada perbuatan daripadanya kita tu baik kira.
Jadi kena tambah tiada selagi. La ilaha illallah. Buat tiada. Ya betul karena tiada ada. Tambah tiada selagi. Sebab perbuatan tidak ada daripada suami tak. Daripada nyonya suami letak situ. Tiada nyonya suami. Pendek kata suami tak ada wak gapo lah tino belako dah buat. Dan adalah kafarah yang tersebut itu, ni kafarah dia. Gapo kata? Memerdekakan seorang laki-laki yang mukmin yang sejahtera daripada aib yang mencelakan pekerjaan. Kamu ada laki-laki ataupun perempuan ataupun yang kecil. Jadi hamba tu kena hamba mukminah, raqabatin mukminah, salimah yang sejahtera daripada aib. Itu syarat hamba yang kita nak merdeka. Pendek kata orang ni tak ada dah hari ni. Masalah kafarah nak bayar hamba tak ada dah. Hamba tak ada. Kita pergi yang kedua lah mudah. Maka jika tiada kuasa, maka wajib atasnya puasa 2 bulan turut-turut. Waktu hari ni kan. Hari ni kena puasa ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Boleh kira juga dah. 50 hari. Putus hari, bila satu semula. Ingat itu lah. Maka jika berbuka ia pada satu hari, jikalau dengan uzur sekalipun. Tengok. Walau kita uzur, tetap puasa sehari. Seperti musafir ataupun sakit sekalipun, putuslah berturut-turutnya. Mana kena start semula. Dan wajib dimulai puasa pula daripada awal. Letih sikit. Artinya panggil berat sikit. Dan jika tiada kuasa puasa, pihak situ yang kena tertik tu. Kita nak lakah pergi kepada wiberah lalu tak boleh. Kena tengok puasa tu kuasa ke tak. Hak balik pertama tu tak kuasa dah, muka tak ada hari ni. Hak kedua yang ketiga tu kita nak lakah, tinggal 2 ambil 3 tak boleh. Maka jika tak kuasa puasa dengan sebab hasil masyarakah yang tidak tertanggung pada adat, maka wajib atasnya memberi 60 cupak makanan yang memadai pada fitrah. Memberi akan 60 fakir ataupun miskin. Tiap-tiap seorang 1 cupak. Sini kena tadkik molek. Masalah berah kafarah ni tak boleh kita beri kepada asnah zakat hak lain. Dia tak supaya tu. Kafarah sini kita mesti kena beri kepada fakir fuqara miskin. Itu ya. Nak beri kepada sabilillah tulabul ilmi. Tak boleh. Kafarah ni khas untuk fakir miskin. Baik je lah. Kafarah ni. Nak bagi tak boleh lah. Bukan asnah, bukan zakat ni. Ni buat kafarah. Seorang secupak. 60 orang, 60 cupak. Seorang 60 cupak. Tak boleh. Jauh yang ada kan tu. 60 fakir, 60 orang. Situ lah. Maka jika lemah ia daripada sekaliannya, puasa pun tak boleh, berah pun tak boleh, tetaplah kafarah pada zemuh. Dia lekat situ. Maka manakala kuasa ia kemudian hanya ini lepas pada tuduk lama kemudian hari itu kuasa atas waktu perkara tersebut diperbuatkan dia. Buat. Tak kuasa hari ni, kalau kuasa masa depan kena buat masa depan. Itu kafarah. Dan gugur kafarah ini manakala kedatangan gila. Kalau main gila tu lucu lah. Ataupun mati pada harinya. Jadi mati. Bila mati habis. Dan mati tu habis lah. Tak ada kena kafarah ke apa lah tu. Mati dah. Harinya hari jimak lah. Tak situ. Pada harinya hari dia jimak. Hari itu juga dia mati. Tak kena kafarah lah. Tiada musafir dan sakit.
Apa tiada musafir dah sakit? Tidak gugur, tu tiada. Yang ni tiada gugur lah. Tak gugur tu kalau musafir sakit tak gugur. Kena bayar apa tu lah. Kena bayar apa tu lah. Dan jika jimuk ia 2 hari Ramadan. Gerti 2 hari Ramadan. 2 kali lah. Hari pertama pun jimuk, hari yang kedua pun jimuk. 2 hari tu buat rekah mata. Soalnya kafarah kita tu kena sekali ke dua? 2. Lazim atasnya 2 kafarah. Jadi 4 bulan. Sehari tu, ya sehari tu nak jimuk apa kali tak apa. Sehari nak jimuk pagi sampai gelap tak masalah. Kafarah 2 bulan tu ya. Tapi kalau esok buat pula sehari, tambah 2 bulan pula. Gitu. Maka dan 3 hari 3 kafarah, demikianlah. Kata lagi. Ya kira hari lah. Dan jika ia jimuk beberapa kali dalam 1 hari, wajib atasnya 1 kafarah 2. Bawah tu terus sikit. Akan 1, apabila berbila-bila jimuk pada 2 hari ataupun beberapa hari, wajib atasnya bagi tiap-tiap hari itu kafarah. Suku-sukulah kafarah hari ni, esok, lusa. Kerana puasa tiap-tiap hari itu ibadat mustaqillah, ibadat yang asing, yang suku ibadat tu. Tetapi jika jimuk seorang isteri dalam sehari itu 2 kali jimuk ataupun lebih, maka lazimkan dia 1 kafarah 2 pada jimuk pertama. Jimuk yang kedua tak dah, kerana ia batal dah. Jimuk yang kedua ia batal dah, tak ada kena dah. Jimuk hak lepas pada isteri pertama tu. Habis kata. Faslun fi fidyati fautis saumil wajibi. Ini suatu pasal pada menyatakan fidyah luput puasa yang wajib. Orang yang luput puasa wajib tu fidyah dia ada. Yang ada fidyah dia. Kalau luput puasa yang wajib. Bermula orang yang luput atasnya puasa Ramadan ataupun nazar ataupun kafarah dan mati ia dulu daripada dapat diqadakan dia. Kita tu puasa tu adalah tak ada qada lagi, tiba-tiba kita mati. Maka tidak didapatkan bagi yang luput itu dengan fidyah. Dan tiada berdosa jika luput dengan uzur. Seperti sakit yang berkekalan hingga mati. Jadi orang yang luput atasnya puasa Ramadan ataupun nazar ataupun kafarah, padahal mati ia dulu daripada dapat diqada. Tak ada qada lagi, mati. Maka tiada dapatkan bagi yang luput itu dengan fidyah. Artinya tak wajib bayar fidyah. Tak wajib bayar fidyah. Itu makna tiada dapat. Tak kena bayar lah. Dan tiada berdosa jika luput dengan uzur, seperti sakit dan berkekalan hingga mati. Aku satu sikit. Hukum fidyah tu adalah wajib kerana firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua ataupun sakit membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Arti di atas orang-orang yang menanggung mereka itu akan puasa dengan masyarakat yang bersangat teh. Itu wajib apa? Fidyah. Habis kata. Maka jika mati di sana,
Maka jika luput dengan tiada uzur, sengaja lah, berdosa ia dan wajib didapatkan dia. Itu berdosa tu. Dan wajib didapatkan dia. Didapat akan poso. Yang ni dengan mana wajib diqada. Wajib diqada dia panggil. Wajib dapat ni mana wajib diqada. Wajib didapat, wajib dikerja, mana wajib diqada. Tak boleh gitu. Dengan bagai lagi akan datang. Ataupun mati, kemudian daripada dapat diqadakan dia. Dia nak qada boleh dah, tapi saja duk galik, mati tu tu kena kira tu. Sama ada luput dengan uzur ataupun tidak, ataupun lain. Dikeluar daripada harta peninggalannya bagi tiap-tiap hari satu cupok atau fidyah tu. Daripada jenis fitrah. Ataupun diposa daripada oleh walinya, iaitu karabat dia. Nak posa ganti boleh. Dan jika bukan asabah, dan bukan waris sekalipun boleh. Ataupun ajnabi dengan wasiat yang si mati, ataupun dengan izin wali. Maka boleh itu. Kita tengok nota kaki dia. Aku satu, hukum mereka yang mati dan di atasnya poso. Gini. Bagi mereka yang mati dan di atasnya poso tu ada dua kelakuan. Pertama, bahawa mati sebelum mungkin qada, tak ada nak qada. Ada kala kerana picik waktu, tak ada waktu spek doa nak qada. Ataupun kerana uzur pada sakit, musafir ataupun lemah pada puasa, maka tak berdosa atasnya kerana uzur dan tidak fidyah daripadanya. Atau tak berlaku dah. Yang kedua ni, bahawa mati kerana dia pada mungkin qada. Artinya dia tu kerana qada boleh dah saja duk galik. Tiba-tiba tak ada qada mati. Maka menurut kata ulama kita Syafi'iyah, maka jika ada yang luput puasa itu dengan tidak uzur, seperti bahawa sengaja berbuka puasa, sama ada mungkin pada qada ataupun tidak, macam berdosa ia. Nak berdosa mata. Dan wajib diberi makan daripadanya oleh wali daripada tarikah. Ambil harta peninggalan dia tu lah. Bayar fidyah. Tu fidyah puasa. Bagi tiap-tiap hari yang ia luput itu secupak makan ni. Pada golik makan ni mengenai negeri. Kalau berah. Gandung. Dan jika tidak ada baginya tarikah, harta tak ada, tak lazim walinya itu memberi makan dan tidak puasa. Tak belaka. Tapi sunat puasa oleh wali itu daripada. Kita puasa gatiwi lah, puasa gatiwi. Itu pembahasan panjang lagi di sana tu dah. Pembahasan panjang lagi. Sekali dengan pendapat mazahib tu. Oleh Hanafi Hambali pun ada. Kita lakah kepada mati. Bermula orang muka 549. Bermula orang yang wajib atasnya qada Ramadan dan ditakhirkan dia dengan tidak uzur hingga masuk Ramadan yang lain. Jelas dah ibarat tu. Wajib atasnya bagi tiap-tiap hari satu mud, satu cupok daripada makan ni. Jika setahun takhir. Dan jika 2 tahun, maka wajib bagi tiap-tiap harinya 2 mud, 2 cupok. Demikianlah maka berulai-ulai mud sebab berulai-ulai, lalu tahun serta wajib diqadakan puasa. Faham tak ibarat? Masalahnya gini, bayih. Boleh puasa hak baru ni, bayih tinggal puasa 5 hari. Tinggal tu tak ada uzur ke apa. Orang yang wajib atasnya qada. Kena qada tu kalau kita mari. Ataupun kalau tinggal dengan uzur pun tak apa, tapi dia kena qada. Maksudnya kalau bayih tinggal hak boleh puasa boleh 5 hari. Pas sebulan, bak sampai Ramadan hak nak sapa ni. Bila sampai Ramadan hak nak sapa, bayih tak ada qada lagi. Hak tahun baru ni 5 hari. Apa hukum? Bayih kena bayar berah 5 hari tu, kira kata 5 cupok. Kena qada tak?
kena qada semata tu. Setahun. Duk lepas pada tu setahun lepas tak bayar pula. Tak ada qada lagi. Jadi masuk tahun yang kedua lah. Apa jumpa sehari 10. Ganda. Ganda. 10 tahun tu 2030. Tak ada qada lagi puasa hak baru ning 5 hari tu. Sehari pun jumpa. Sehari 50 jumpa. Banyaklah. Beranak. Itu masalah ni. Bukan kata orang laki-laki saja, bukan kata orang perempuan saja bahir ni, orang laki-laki pun sama enggak. Jadi kebanyakan berlaku perempuan he. Abang orang perempuan ni biasa kalau dia boleh puasa tu dia kena tinggal lah masa dia mari he tu. Jadi kita kata perempuan ni kalau boleh puasa tu dia mari he 7 hari. Lepas tu dia kena qada 7 hari tu. Wajib dia kena qada. Kalau dia duk galik masuk Ramadan hak yang tahun lagi tak ada nak qada, maka hak tu dia kena bayar. Kalau 7 hari 7 cupak, kalau sehari cupak sehari. Berulai tahun depan pula tak ada qada lagi, berganda berah bayar fidyah. Masalah dah. Tu. Orang yatim pun apa masalah buka sama lah. Bukan tina saja. Habis. Di sana. Ada pun orang yang mati dan pada zemohnya semaya ataupun i'tikaf tidak diperbuatkan demikian itu daripadanya. Itu tak boleh. Dan tiada fidyah baginya atas yang muktamad. Fidyah pun tak ada. Kenapa? Hak kita bahas ni masalah orang hak ada puasa. Mati puasa tak ada lagi. Bayarlah fidyah berah. Berapa hari tanya waris? Ayah ni sebulan penuh. Tak ada puasa. Bayar fidyah. Tapi kalau ayah tak semaya masa duk sakit, masa duk poh tu tak ada kena bayar fidyah tu. Artinya muktamad kerana tiada waris. Waris ke apa? Tidak waris pada hadis masalah orang ni kalau tak ada semaya dan tak ada ataupun i'tikaf nazar tu bayar fidyah tak ada tu. Mana kita ada wah ni ke mana? Bila mati satu orang cari kakak mahwi kepada tok imam tok guru tolong buat fidyah mati sikit weh. Ya sebenar tu dalam pendapat fuqaha Hanafi tu. Kita ada buat fidyah semaya tu. Sebab bila kita buat fidyah puasa mazhab kita, fidyah semaya tu adalah Hanafi. Maka fidyah puasa kita dak buat hari ni tu hak asal kena pakai berah. Bila kita nak pakai berah tu banyak, lalu tu kita lari ambil emas. Ganti berah. Bila lari kita ambil emas buat fidyah, jadi kita nak buat puasa saja, emas ni le Hanafi. Lalu tu kena buat siapa fidyah semaya. Allah. Aku jadikan mata emas ini fidyah bagi Zemah Mak Ramli binti Yusuf. Aku hebohkan dikau kepada pakai fuqara dak. Dia pun aku terimakan dia. Aku hebohkan dikau. Kita kata pula aku jadikan ining fidyah bagi Zemah si mati Mak Ramli binti Yusuf. Aku hebohkan dikau. Dia kena pilih kira umur lah, kira umur. Dia mati umur balik banyak mana kita kena kira umur dia cara dia buat. Dalam kitab Irsyadul Ibad bagi Syekh Zainul Abidin Tuwe Mina, Tuwe kitab Aqidatun Najin tu dia ada sebut di belakang tu cara buat kafarah fidyah dengan mati. Cara buat dia kira dengan umur buat ada situ. Maka kalau hak umur banyak tu, kalau emas sikit dia banyak kali sikit. Dia kira nilai ke duit setahun banyak mana dia tambah banyak mana. Dia panggil fidyah tu. Ya sebenarnya fidyah puasa ya, melarat sampai ke hak semaya pasal kita ambil pendapat Hanafi panggil tu. Dan kata kinya di semaya ganti daripadanya. Boleh nak ganti semaya weh. Okeylah. Dan kata ki dikerjakan fidyah daripadanya bagi tiap-tiap semaya secupak. Semaya secupak. Daripada i'tikaf tiap-tiap hari dan malam secupak i'tikaf. Dan tidak mengapa dengan taklid demikian itu. Boleh nak taklid dalam mazhab ni. Kerana bahawasa dihikayatkan bahawasanya Syekh Subki, dia sebenarnya imam lah. Tak.
Syekh tu bunyi lekeh, bunyi tak tinggi sangat. Imam Tajuddin As-Subki diperbuatkan dia bagi ibunya. Dia buat terhadap ibu dia sendiri masalah fidyah. Macam ni. Maka jika ditaklidkan mazhab Hanafi pada fidyah semaya yang masyhur, nascaya terlebih elok. Sebab Hanafi tu pendapat yang masyhur je fidyah semaya tu kena bayar juga. Lepas tu bawah tu lihatlah ibarat ini dalam kitab Hasyiah Bajuri. Ada sebab kitab ni kitab mutlak ini kebanyakan dia ambil dari Hasyiah Bajuri. Kita jamu situ. Ini bab shaumit tatawwu'. Bab pada menyatakan puasa sunat. Puasa sunat ni banyak. Maka setengah daripadanya puasa Arafah. Hari Arafah hari ke berapa? Itu hari yang ke-9 daripada Zulhijjah. Bagi yang lain daripada orang haji dan orang musafir. Itu kita ambil dalil lah satu. Kalau tak semua kedua di bawah tu. Maka disunat puasa Arafah tu bagi lain daripada orang haji. Karena hadis siyamu yaumi Arafata inni ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira. Bagi silap tu baiklah. Bukan yukaffiri. Ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah itu aku menyekakan atas Allah bahawa ia mengkifaratkan dosa tahun yang sebelum dan tahun yang kemudian. Itu di antara kelebihan dia. Kita ambillah satu hadis, pasal hadis dosa lagi tu. Gilik sana tu, aku dah ke satu pula dah tu. Ada pun orang mengerjakan haji maka tak disunat baginya berpuasa pada hari Arafah. Puasa-puasa hari Arafah. Orang hak buat haji. Bukan disunat baginya berbuka. Maksud berbuka ni tak puasa. Sekalipun jika ada yang kuat, yang gagah. Supaya kuat atas taat dan berdoa. Mati di atas. Ada pun orang haji jika diketahui bahawasanya sampai ia pada malam ke Arafah. Dan ada yang mukim sunat ia puasa. Kalau yakinlah kata siapa Arafah malam tu. Dan puasa Ashura sunat juga. Iaitu hari yang ke-10 daripada Muharram bulan Muharram. Dan Tasu'a iaitu hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Maka kita ambil dalil satulah hadis yang Ashura ni. Itulah hadis sunat ke puasa hari Ashura bawah kedua. Kerana mengikut Rasulullah pada hadis riwayat Ibn Abbas. Anna Rasulullah shoma yauma Ashura wa amara bi siyamih. Bahawa Rasulullah berpuasa je pada hari Ashura dan beliau menyuruhkan dengan puasa. Dia sendiri puasa, dia suruh orang pula. Itu adalah satu hadis. Lepas tu ada lagi dua hadis bawah tu. Agak baca sini sebagai rekan-rekan nak perhabis. Lagi. Dan ayyamul bid, hari-hari cerah di putih. Iaitu hari yang ke-13, 14, 15 tiap-tiap bulan. Ikut bulan mana pun? Cabut bulan puasa ya. Bulan puasa dia pernah nunda, Dan ayyamus sud. Sud warna hitam yang gelap. Iaitu hari yang 28, 29, 30 pada tiap bulan. Nak kata dalam sebulan kita duduk tu tak sunyi pada puasa lah. Hak senang komis lagi. Senang komis tu kalau sebulan 8 dah situ. Capur masuk pula tu 3 hak cerah, 3 hak gelap ni. 8 dengan ni 14 hari dah sebulan. Tak. Lepas tu masuk hari samkan hak lain lagi kan. Kena hari Ashura, kena hari tu hari ni. Banyak. Tengok dalil saya di bawah. Ambil dalil kerana hadis tu. Kalau ke satu tengok bawah 3 bagi. Kerana hadis Abi Hurairah, ausani khalili ila akhirih. 3 perkara yang berpesan kepada aku oleh kekasihku baginda Rasulullah, iaitu berpuasa 3 hari setiap bulan dan 2 rakaat sunat duha, bahawa berwitir aku sebelum aku tidur. Hak 3 hari setiap bulan tu kena ke puasa hari bulan cerah dah. Apa dah hadis. Mati di sana. Dan ni hari daripada Syawal.
Puasa ni lah panggil. Dan berhubungnya dengan hari raya terlebih afdal. Maksud berhubung ni kalau hari ni raya, esok selalu lah. Ada kalau kita nak puasa lepas-lepas tu boleh, sebab Syawal tak habis lagi. Kita ada beli sebuah kitab, cara buat puasa bulan Syawal saja. Kakak ni atas lima atas muka surat kitab. Apa tak ingat nak sebut. Kat belakang tu al-makal lah. Tak ingat nak sebut kitab banyak. Tapi tajuk puasa bulan Syawal saja. Dengan dalil dengan hadis cukup dia lagi. Dia hipun satu tajuk lah buat puasa bulan Syawal. Husnul Makal ke apa tak ingat. Adalah kita ada buah tu kita beli. Perbahasan bab puasa situ Syawal ni. Jangan ngadal ni apa cukup lengkap belaka. Molek kita dah. Maka sini kita ambil satu hadis lah dari bawah tu. Disunat bagi mereka berpuasa Ramadan bahawa diiringkan dia dengan puasa ni hari daripada Syawal. Dalilnya hadis Nabi tu. Hadis riwayat Abu Ayyub Ansari. Maksudnya pitah-pitah tu lah. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti ke 6 hari daripada Syawal, dan saya ada ia seperti puasa sepanjang tahun. Apa? Besar kelebihan. Ada Sahih Muslim tu. Bukan dhaif pada ni. Alik sana. Dan puasa hari Isnin dan Khamis sunat. Dalil satulah. Tak boleh lah ni masalah nak satu pun nak dalil belakang payah orang baru. Tak pakai dulu tak apa tak dalil pun. Sebab tu kita kena pisah kaji cari dalil lah ini masalah apa-apa. Kalau ada, tak ada tu kita kena buat oleh kaji tengoklah ke mana tu. Sikit dalil buat ada ni. Tak. Mana sunat kami, mana puasa Asyura, mana buat surat. Tu buat ada ni. Orang dulu tak ada dalil, jangan buat amal. Mati dalam hal keadaan beramal. Hari-hari tak ada buat maksiat ke apa. Kita lah ni maksiat banyak. Sikit-sikit dalil. Bodoh orang ni dah. Tapi kita tak boleh kat kita pasang. Kita akan mengaji nak ucapkan. Kena pisah dalil juga sebagai nak wideh dengan demo. Dia panggil dah. Sebab tu kita jauhi tu. Dia tak ada dalil mana. Sebab dia buat tu bukan tu. Dia tak pandai. Supaya tujuan nak wideh beramal dengan kita jauhi mudah selalu dah. Maka kita orang belakang kena buat kaji je pula ni. Pisah bangun semula kita turah ke apa tu. Kalau ada, tak ada kita jelas tak ada. Kalau do'eh jelas do'eh nak pera tak leh tu. Ada ni do'eh ni, ada ni maudhu' ni, kena penjelasan cara maudhu'. Tu cara dia lah, cara dia. Dalil satu kita ambil lah puasa di sini. Disunat puasa hari Senin dan Khamis setiap minggu kerana hadis riwayat Aisyah kerana Rasulullah yataharra saumal Isnin wal Khamis. Adalah Rasulullah tu mengutamakan puasa hari Senin dan Khamis. Sahih Tirmizi tu. Lepas tu satu hadis lagi. Ada sebut juga. InsyaAllah baca sendiri. Dan puasa hari Arbi'a. Dan puasa Mi'raj. Dia sebut sini. Akan satu puasa Arbi'a. Arbi'a tu hari Rabu. Disebutlah kita Hasyah Bajuri, pergi buka tengok. Disunatkan puasa hari Rabu kerana syukur bagi Allah atas ketiadaan binasa ini umat padanya. Seperti membinasa oleh Allah padanya akan umat-umat dahulu. Tapi dalil tak ada tu. Berarti dalil tak ada bukan kata benda tu haram buat, benda tak boleh buat. Ulama dah sebut waridah tu. Mana dalil mat tak ada hari Rabu, boleh puasa. Tak kena duk situ dah. Puasa Mi'raj ni hari yang Nabi ke langit lah. Iaitulah puasa hari Isra' Mi'raj, iaitu hari 27 bulan Rajab. 27 ni kita panggil hari yang 7 liku. 27 dipanggil. Sesungguhnya warid ditarik dalam sunnah musyarrafah dan menyungguh-nyungguhkan di atas puasa bulan Muharram. Dan bulan Rajab tu setengah pada bulan-bulan haram. Maka bulan Rajab tu sahih ditarik pada puasanya dengan jalan umum. Cara umum dia panggil tu. Jadi secara jelas tu je tak ada lah. Turun bawah sikit tu. Maka tidak harus ditegahkan puasa padanya. Kalau kena puasa jangan larang puasa lah.
Seperti kata Imam Ibnu Amr Salam, itu Izzuddin tu. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan pada hari 27 Rajab itu pada jumlah bulan yang ditutupkan berpuasa pada. Habis kat tu. Tu panjang lagi pembahasan dia tu dah. Masalah puasa boleh. Boleh apa? Boleh bertujuh Rajab lah, boleh perak. Dan sunat puasa hari yang tidak ada bagi seseorang makanan yang dimakankan dia. Dan sunat puasa hari yang tidak ada makanan bagi seorang lah. Hari mana makanan dapur kering belaka, beras kering, lauk telur pun tak ada, puasa lah hari tu. Sunat puasa lah. Hari gapo tak kira. Hari yang habis makan ni, sunat puasa. Nak puasa juga. Dalil dia bawah tu. Karena hadis Aisyah, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin faqala hal indakum syai'un? Qulna la. Qala fa inni idzan shaimun. Pada suatu hari masuk Rasulullah ke atas aku, maka beliau bersabda, adakah di sisi kamu suatu hai Aisyah? Masuk dapur pak tanya bini, ada gapo nak akan apa kita ada? Kelip mengajar tak agak kah? Ataupun magi benda kah? Ada gapo akan tu? Bini kita ada belakang nak akan gapo? Suka kita. Tak. Jika labu pun ada, tambah pun ada, nasi minyak masak dah. Ada gapo dapur tu? Ada gas habis. Tak nak gas apa. Gas pun datang aja habis ada buh. Puasa. Itu Nabi katanya, maka berkata kami, tiada ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, maka sesungguhnya aku ketika itu aku puasa. Tak apalah, tak ada karah kita puasa. Ini satu dalil boleh kata niat puasa sehari. Nah, yang kedua pula dalil mengatakan sunat kita puasa hari yang tak ada makan ni. Apa tu? Izan asumu dah. Yang selagi pula dalil izan asumu sebagai dalil sunat berlafaz dengan niat. Tiga boleh miadah ni dah. Istimbak fuqaha. Izan asumu, tiba-tiba aku puasa. Izan asumu tu lafaz tak kah? Dia panggil berlafaz at-talaffuzu bin niyyah situ. Masalah fuqaha istinbat situ. Dan puasa Ashurul Hurum. Puasa bulan-bulan haram, iaitu puasa Rajab dan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Tengok bawah dalil. Disunatkan puasa bulan-bulan haram. Sebut dah bulan tadi tu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram berturut-turut tu. Lepas tu Rajab duk suku. Dan yang afdal bulan Muharram. Comel sekali. Puasa Muharram. Tengok. Kalau kita nak puasa bulan Haram ni, bulan Muharram comel sekali. Kita hari ni amal lagi tua, bulan Muharram jadi buat apa itu? Lek lah. Itu dia panggil amal lagi tua-tua dululah. Jadi kita tidak mengingkarkan, tapi nak berdiri rumah bulan Muharram pun tak boleh, nak menikah bulan Muharram pun tak boleh, nak tanam buat kebun bulan Muharram pun tak boleh, nak pergi pondok bulan Muharram pun tak pergi, nak pergi bulan Maulud. Tengok Belak-belak belakang panggil benda tu. Sebab kalau puasa ni bulan Muharram lebih sekali. Tengok. Kerana hadis riwayat Abu Hurairah, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Afdalus salah ba'da al-faridah salatul lail. Seafdal puasa kemudian bulan Ramadan itu puasa bulan Muharram. Apa tu dah? Itu dalam bab ibadat. Maka dalam bab adat tu bukan apa dak, kadang-kadang tua tu dia buat pedoman.
dia puati kadang-kadang nak betul juga kan cara dia tu, tapi cara syarak tu dia panggil ada blind sikit dia panggil. Tak boleh mahal dia kata ayah pun tak telah tak mengerai macam-macam lah pergi dulu itu tak. Nak uat umah ni, nak naik umah, nak diri dia, nak boleh tu boleh sikit-sikit, nak menikah. Kita rasa benda tu kalau kita i'tikad tu jadi bahaya juga panggil benda tu. Dia kena hati-hati molek. Sebab kalau betul-betul waris pada hadis tak ada gapo. Tak, kalau hadis kata jangan duduk berdiri umah pada boleh mahal, tak takut ke kita pun. Tapi tak ada tu. Supaya dengan masalah ngaji hari Rabu tu lah, kata pondok Rabu tu. Kata pondok Rabu. Apa hari lain tak bukan gitu ke? Tak ketua dulu ah. Aja cik Rabu. Cik hari Rabu boleh timur lah kata. Boleh lepas tak lagi dah. Cik boleh dah naik. Ketua dulu gitu tak. Belak-belak kata tak. Pakai setengah tu panggil benda tu kita kena buat kajian juga dia panggil tu. Takut masuk dalam akidah. Dia pergi berdoa tak boleh ke? Apa nak lagi Rabu? Rabu rupai lah, Rabu ni tak ada. 7 hari rugi. Ngaji pas mana takut dah. Bisa tak? Kalau dia kata tak ada, tak ada tak hari, kita luar Rabu lah, kita luar kerja tu, hal lain pula tu. Kita kira rehat lah, rehat boleh kita pun tak ada mengajar ke apa. Hak tu lain jadi kita ta'yin. Hak tu jadi kita panggil satu. Ada mudah hujah mari tu, penimpal lah sikitnya. Tak kena ada pisah cari dia panggil. Ada juga ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa waqad tamma dia sebut. Tapi tu kena buat kaji tengok tu hadis ke apa, sahih ke tidak sahih. Kalau kita pergi berdoa tak boleh juga dia panggil. Kena buat kaji yang molek itulah. Adat istiadat tu kan dulu kita jangan gaduh menafikan. Cumanya kita takut bercanggah dengan syariah tu jadi masalah. Takut rusak le akidah dia panggil. Tak boleh buat hari ni kena hari tu. Tu sejaklah dah. Ya. Ya macam-macam juga orang dulu ni. Orang dulu orang tak mengaji dah. Dan puasa Syakban. Sunat puasa Syakban. Lepas tu dalil tu. Bawah tu panjang sikit. Kita ambil bawah sikit lagi tu. Tengah turun kat bawah tu. Ada pun puasa hari nisfu daripada bulan Syakban. Lagu mana? Kan malam tu kita baca Yasin. Baca Yasin malam nisfu tu malam 15 tu. Bukan malam 16. 14 baca malam yang 15 tu. Esok kita puasa. Maka telah sabit beberapa hadis yang banyak yang sahih pada sunat puasa bulan Syakban. Daripada perbuatan Nabi. Maka di antaranya hadis riwayat Aisyah. Hadis tu yang bermaksudnya adalah Rasulullah berpuasa hingga kami berkata tidak berbuka ya. Dan berbuka sehingga kami berkata tidak berpuasa ya. Dan tidak aku melihat Rasulullah mesempurnakan puasa sebulan sama sekali mereka bulan Ramadan. Dan tidak aku melihatkan Rasulullah pada bulan yang lebih banyak dan sebuah puasa daripadanya pada bulan Syakban. Dan hari nisfu itu termasuk dalam bulan Syakban. Jadi hadis atas tu secara umum lah. Secara khusus nisfu tak ada waris hadis. Tapi kita ambil secara umum 15 Syakban tu pasal bulan Syakban dah puasa tak masalah. Apa tu dah? Takut dia tanya, mana dalil kata pasal bulan Syakban nisfu? Dah, hak ta'yin nisfu tak ada sebut. Tapi secara umum puasa bulan Syakban tu hadis Sahih Bukhari. Maka 15 Syakban ni boleh ke apa? Boleh ke apa? Boleh Muharram ke? Tak boleh Syakban. Puasa tak salah tu. Dan tidak termasuk dalam puasa nisfu yang kedua daripada Syakban yang waris hak dilarang tu. Tak masuk situ. Apa 15 bukan 16? 15 kan? Ala kuliahnya puasa 15 Syakban tu tak ada masalah ke apalah puasa. Dan makruh mate. Dan makruh menunggal ni kita asingkan puasa pada hari Jumaat. Malaikat dihitung dengan khamis ataupun dengan Sabtu. Faham tak gitu? Dalam seminggu tu kita nak ambil hari Jumaat tu puasa Jumaat. Dia tak silap lagu tu. Kalau mu nak buat Jumaat, mu kena ambil khamis hari. Kalau mu tak ambil khamis hari, mu kena ganti dengan Sabtu, tapi kena kapuh semua. Khamis Jumaat boleh, Jumaat Sabtu boleh. Tu makna kita kapuh dua situ dah. Kapuh dua. Hadis dari bawah ada tu hadis Abi Hurairah tu. Rasulullah katanya la tasumu ahla yasum ahadukum yaumal jumuah
illa an yasuma qablah aw yasuma ba'dah. Jangan berpuasa seorang kamu hari Jumaat melainkan bahawa berpuasa sebelum ataupun kemudian. Maka kalau puasa juga kan hari kah? Ya tak suruh, tak sunat. Mungkin siapakah hari? Kalau satu saja, depan sikit. Syarah juga. Adapun puasa hari Sabtu saja. Karena hadis Rasulullah, la tasumu yaumas sabti illa fima ufturida alaikum. Jangan kamu berpuasa hari Sabtu melainkan barang yang difardukan atas kamu. Malah tak sunat puasa hari Sabtu sehari. Kalau nak kena kapuh, Sabtu saja tak boleh. Tak sunat. Dan sunat puasa sehari dan berbuka sehari, mata di atas. Puasa sehari, buka sehari. Puasa siapa tu? Puasa Nabi Daud. Ada hadis bawah tu. Afdalus siyam indallah saumu Daud alaihi salam kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Seafdal puasa di sisi Allah ialah puasa Nabi Daud. Adalah ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Itu Nabi Daud. Dan makruh puasa dahri. Apa puasa dahri? Yakni puasa selama-lama, lain daripada 2 hari raya dan 3 hari tasyrik bagi orang yang takut mudarat dengan puasanya. Tu hari puasa, makruh puasa tu. Tapi makruh tu kait tu bagi orang yang takut mudarat. Kalau kita tak takut, tak apa puasa lagi. Puasa sama-sama tak. Ataupun takut luput mendirikan hak. Kalau kita puasa semua, siapa kita nak cari nafkah secara bini pun tak ada, maka tu tak sah puasa. Jika sunat sekalipun, hak saja. Lepas tu bawah tu panjang lebar dia. Kita lakah kila tu insyaAllah dia mau baca sedikit dah. Baca sedikit. Ala kulli hal gini, ya puasa yaumud dahri ni. Puasa sepanjang tahun ni. Kalau kita agak kata kita puasa tak jadi masalah gapo dalam rumah tangga, bab nafkah, bab ibadah hal lain, maka kita puasa dah. Tapi kalau kita puasa bawa kepada kita kurang hak, maka situ makruh kita puasa. Puasa. Dan sunat puasa dahri bagi orang yang lain. Orang yang tak ada gapo. Orang yang tak ada takut mudarat. Itu puasa nak puasa. Sebagai kitab yang terakhirnya Kitabul I'tikaf dalam kitab kita ni. Ini suatu kitab pada menyatakan i'tikaf. I'tikaf ni kalau kira cara kita lah, i'tikaf ni makna kita beradu masjid, kita niat ibadat tu i'tikaf. Maka kita tengok tarikh sikitlah. I'tikaf dari segi bahasa ialah al-iqamah ala syai' wal mulazamah lahu khairan kana aw syarra. Maksudnya menetap di atas waktu dan mulazamah baginya sama ada perkara baik ataupun jahat. I'tikaf ni mana istiqra apa? Istimrar, menetap, buat seumur. Tarikh pada syarak ialah berhenti dalam masjid dengan niat i'tikaf. Daripada muslim yang mumayyiz, yang akil, yang suci pada janabah, dahi dan nifah, yang menegahkan diri daripada syahwah parak serta zikir. Macam gitu. Kali ngap zikir lah. Atau kita buka ta'liq kita Nihayah Syekh Ramli lah, tengok situ. Ambil satu hadis sebagai dalil i'tikaf lah. Di antara dalil di syarak i'tikaf itu ialah firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi. Janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu. Setubuh itu jimu'ah. Ketika kamu sedang i'tikaf di masjid. Itu sebagai dalil. Maka hadis-hadis itu banyak lagi. Kita gila sana. Bermula i'tikaf itu sunat muakkadah. Itu hukum dia. Pada tiap-tiap waktu. Dan pada 10 yang akhir daripada Ramadan terlebih afdal daripada yang lainnya. Nak ukur yang lain itu lebih 10 akhir. Kerana menutup malam Lailatul Qadar. Itu bawah tu kita ambil kesimpulan sikit-sikit lah.
Bagi i'tikaf itu dua hukum. Satu istihbab, mana sunat. Tiap-tiap waktu. Hak atas ni dah. Hak yang kedua itu wajib. Ada wajib i'tikaf. Bawah. Iaitulah wajib i'tikaf itu dengan nazar. Wajib. Kalau tak nazar tak wajib. Lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid. Tak. Maka hukum jadi nazar. Nazar wajib. Tawak tak boleh. Nazar benda wajib kena tunai, nazar benda wasiat jangan buat. Tak sah. Nazar benda wajib kena buat. Hadis Nabi kata man nazara ayyuti Allah depan tu fal yuti'hu wa man nazara ayyasiyahu ayyasiyallah fala ya'sih. Kalau nazar buat wajib kena tunai. Kalau nazar maksiat jangan dia buat. Kalau kau berjaya kau nak berjudi, tak boleh itu. Tak kena. Habis. Dan adalah mata. Dan adalah ia Lailatul Qadar. Dami tak situ. Pada Imam Syafi'i, yakni pada pendapat Imam Syafi'i, terkandung di dalam 10 yang akhir. Imam Syafi'i kita yang keluar pendapat kata Lailatul Qadar ni dia duduk dalam 10 akhir itu, malam mana-mana tak tahu. Sebab itulah 10 akhir itu digalakkan kita ni membanyakkan ibadat bulan puasa 10 akhir. Tetapi malam yang malam ni malam tak cukup 21, 23, 25, 27, 29 itu gasal. Terlebih diharapkan dia. Atau lebih harap kata malam hak itulah. Dan yang terlebih diharapkan daripada yang gasal itu pula malam 21. Malam 21 hal lebih diharap. Ataupun malam yang 23 daripada Ramadan. Hak dua itulah sedapnya. Abang tu nak mulai ambil belakang semua. Akan satu bawah tu hak 570 tu. Karena hadis Abu Sa'id Al-Khudri katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu hadhihi al-lailata summa unsituha wa ra'aituni asjudu fi sabihatiha fi ma'in wa tin." Qala Abu Sa'id wa sarafa alaina wa ala jabhatihi wa anfihi asarul ma' wa tin fi sabihati yaumi ihda wa ashrina. Adalah melihat aku akan Lailatul Qadar kemudian ditelupakan daku. Dan melihat aku akan diriku sujud pada paginya dalam air dan tanah. Kata Abu Sa'id, dan berpaling ia di atas kami dan di atas dahinya hidung, dan atas dahi dan hidungnya bekas air dan tanah. Pada pagi hari 21. Jadi hak berkenaan kata ditakjinkan Lailatul Qadar malam 21 tu ada pendapat ni, Sahih Muslim ni. Ada Sahih Muslim sebut abad tu Abu Sa'id bukan lafaz hadis Nabi dak lah, cuma Abu Sa'id kata pula. Sebab dia ada sekali tu. Jadi hari itu saya kata hari yang betul dengan 21 hari itu. Abang tu Imam Syafi'i ambil kuat situ tu. Tak, dia pakai kuat ambil situ. Ala kulihannya waktu Qadar ni. Maknanya malam hak Tuhan nak beri kepada umat hamba dia ni. Malam mana-mana tu kita tidak dapat menentukan secara cara sahih. Ada macam-macam pendapat lah. Kata setengah tu daripada awal Ramadan tu pun ada dah Lailatul Qadar. Sebab hikmah di antara tidak mentakyin tu supaya kita nak penuh dengan amal ibadat sepenuh bulan. Jadi kalau kita cok-cong malam tu, hal lain kita relax, tak apa, kau kuat, tak apa, nanti malam tu. Itu hikmah dia. Berkata Imam Ghazali dan lainnya, Lailatul Qadar pada malam yang gasar di dalam 10 yang akhir. Dan berkata mereka itu sesungguh diketahuikan dia dengan hari yang awal daripada bulan. Ya cik hari mula-mula. Puasa hari apa? Ini kajian Imam Ghazali ni. Dia buat wicai hak dia. Maka jika sehari bulan Ramadan tu hari Ahad ataupun hari Arbi'ah, hari Rabu, adalah Lailatul Qadarnya malam yang 29. Dia buat kaji cara dia, raksi cara dia. Dan jika sehari bulan Ramadan hari Isnin adalah ia malam yang ke-20 asar 21.
Dan jika sehari bulan hari Selasa ataupun Jumaat adalah ia malam yang ke-27. Dan jika sehari bulan puasa itulah hari Khamis adalah ia malam yang ke-25. Dan jika sehari bulan hari Sabtu adalah ia malam yang ke-23. Kata Syekh Abdul Hasan, selama balik aku tidak luputkan daku Lailatul Qadar dengan kaedah tersebut ini. Semenjak aku balik ni. Dah. Jadi dia pakai kaedah ni. Kena senguti lah kaedah ni dia pakai. Kalau puasa hari tu dia perhatilah. Malam tu akan berlaku ada Lailatul Qadar dia lah. Dah. Ini kata Abdul Hasan. Intah. Kelebihan orang yang menghidup Lailatul Qadar. Bermula orang yang menghidup malam Lailatul Qadar diampunkan bagi yang telah terdulu daripada dosa. Itu yang ambil pada hadis tu. Dengan hadis bawah ke satu. Hadis tu sebut lepas mari dah tu, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis tu riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Bawah. Naik ke atas. Maka setinggi-tinggi martabatnya bahawa menghidupkan dia akan Lailatul Qadar ni sepanjang-panjang malam. Dengan bagai-bagai ibadat. Semaya, baca Quran, doa dan yang kurang daripadanya menghidupkan dia dengan ibadat kebanyakan malam. Itu kurang sikit. Dan sekurang-kurang bahawa semaya Isya berjemaah dan diazamkan atas semaya subuh dengan berjemaah. Itu paling kurang sekali lah. Isya jemaah, lepas tu subuh tu kita azan nak pergi jemaah. Dia tak ada lagi, tak tahu subuh tu. Tapi kita azan dah. Akan satu bawah tu. Kata Imam Syafi'i pada kaum Qading. Man syahidal isya' was subha fi jama'atin faqad akhadha bihazzihi minha. Barang siapa hadir solat isya dan subuh berjemaah, maka sungguh telah mengambil dengan habuannya daripadanya. Seolah kata orang itu sudah ambil habuan daripada malam Lailatul Qadar minha. Ambil habuan itu Qadar dah. Dan tidak tertentu fadilatnya bagi orang yang mendapatkan dia. Tetapi hasil fadilat bagi orang yang menghidupkan dia dengan ibadat. Dan jika tidak dapatkan dia sekalipun. Bukan kata fadilat ni tertentu boleh orang yang jumpa Lailatul Qadar ya. Fadilat Lailatul Qadar ni boleh kepada siapa sahaja yang buat ibadat malam tu. Jumpa tak kira. Dia turun mana tak, dia turun pun bukan malaikat turun melaka. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim kan. Malaikat turun dari langit ke bumi. Maka turun seluruh bumi, turun mana tempat tak tahu tu. Rukun i'tikaf. Kita langsung habis lalu lah, insya-Allah. Biasa 9.30 tu kita beradu. Kita lagi teruslah cepat-cepat sikit. Bermula rukun i'tikaf itu 4. Pertama niat. Maka diniat pada i'tikaf yang dinazarkan dia itu fardunya. Masalah i'tikaf nazar. Seperti dikata nawaitul i'tikaf al mafruḍa. Saja aku i'tikaf yang difardukan. Atau nawaitu fardal i'tikaf. Saja aku mengerja fardu i'tikaf. Dan pada i'tikaf yang sunat nawaitul i'tikafa. Saja aku i'tikaf atau sunat. Atau berkata yang nawaitu sunnatal i'tikafi. Saja aku mengerja sunat i'tikaf. Boleh berlaku berdasarkan hadis yang sebut di bawah tu. Innamal a'malu binniyat. Sebagai pitah-pitah gitulah, pitah-pitah patut insya-Allah. Dia mau agak bacalah, baca tilik tengok semula. Tempat salah tu pergi, tempat tak faham tu tanya dulu mana murak dia kat mana. Dan kedua masjid. Ini yang panggil rukun. Kita nak i'tikaf kena masjid yang diiktikaf pada. Maka tidak sah i'tikaf pada yang lain daripada masjid. Nak i'tikaf lain tak boleh. I'tikaf dalam kedai kopi tak boleh, dalam rumah tak boleh. Tak sah tu. Dia kena tepat dia. Jika yang disediakan bagi semaya sekalipun. Dalam bilik kita tu kalau mengikut pendapat yang sahih di sini,
Kita cadai bilik semaya tak. Maka tak boleh nak i'tikaf tu. Bilik untuk semaya. Dan masjid Jami' tu aula daripada masjid yang lain. Masjid Jami' ni muraknya masjid yang kita buat jemaah. Maka aula pada masjid yang biasa ni. Jemaah. Supaya tidak berhajat keluar bagi semua jemaah. Jadi kalau jemaah pun maka muka duduk situ dah kan. Dan ketiganya, berhenti di dalam masjid lebih daripada qada tamakninah. Ya kena beradu i'tikaf. Beradu dalam masjid lebih daripada qada tamakninah. Jika tidak tetap anggota sekalipun, walaupun kita tak duduk lalu beradu start, lepas tu pergi ke lain pula bolehlah. Start je qada subhanallah. Dan memadai pergi datang padanya, pergi mari, masuk duk pergi mari tak apa kan. Tetapi tidak memadai lalu padanya. Lalu saja tak boleh. Perung pitu ni, tubik pitu ni, tak sah kan. Lalu ni masuk pintu satu, tubik pintu satu lagi, dia panggil lalu. Dengan bawa masuk dia daripada satu pintu dan keluar daripada pintu yang lain, itu tubik lalu dia panggil tu. Itu tak sah tu. Pendek katanya syarat i'tikaf ni kena beradu suta. Maka memadai pada i'tikaf jadi nazarkan dia tu berhenti satu lahzah jua. Kita beradu suta tak apa dah i'tikaf nazar. Sebab kita tidak kait masa. Jika tidak dikaitkan maka dah masa. Lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid. Wajib ataku i'tikaf ni masjid. Kena lama kah? Dak masuk suta tak apa dah. Setengah minit tu baik sah lah. Tapi kalau katanya wajib ataku i'tikaf ini masjid sehari, kena pakai 24 jam. Apa kita tak yang masa? 3 hari. Kalau kata wajib i'tikaf saja, selahzah pun boleh dah. Dan keempat mu'takif. Apa mu'takif? Orang yang mengerja i'tikaf, dia kena orang kata tuai tu. Dan syaratnya bahawa ada ya Islam, itu syarat. Dan berakal, yakni tamyiz. Maka sah i'tikaf kanak-kanak yang memayyiz dan sunyi daripada sunyi ke suci. Sunyi tak apa. Dan sunyi daripada hadas yang besar. Dan sunyi daripada hadas yang besar. Maka tiada sah i'tikaf orang yang gila, dan yang yang nifah, dan yang berjunub. Semua tak sah. Bawah sikit lah. Bawah sikit. Yakni maka tidak sah i'tikaf orang kafir asli dan murtad. Tak boleh. Kerana i'tikaf itu setengah pada furu'ul iman. Maka tidak sah. Ia daripada orang kafir seperti puasa lah. Itu panjang lagi lah. Panjang lagi itu. Di sana. Dan putus i'tikaf. Masuk putus ni batal. Putus ni batal. Dan putus i'tikaf. Demikian lagi berturut-turut. Mana putus berturut-turut. Dengan salah satu daripada beberapa perkara ini. Jadi batal lah. Kalau mutaba'ah pun mana putus juga. Satunya iaitu murtad. Dan mabuk. Dahi. Putus belakang tu. Dan nifah. Ya sunyi daripada keduanya oleh masa i'tikaf. Pada ghalib. Dengan bahawa adalah masa i'tikaf 15 hari ataupun kurang pada dan 9 bulan ataupun kurang pada nifah. Ni nak balik sikit ni.
Jadi pemutuhkan akad etikah ni hi dan nifah. Hi dan nifah. Kita tengok bawah sikit tu. Apabila hi oleh mu'takifah ataupun nifas, ia maka batal etikahnya dan wajib ia keluar pada masjid. Dan jika kembali ia bagi etikah nazarnya dan etikah tatabuknya, maka tidak dikirakan masa hi ataupun nifah itu daripada etikah. Masa hi itu tak kira tu. Dia kena sama semula. Kalau dia etikah 15 hari nazar, buat dah 10, mari hi. Maka boleh mari tambung pula tu 5 hari lagi. Dia tak kira masa tu. Atas sana tu. Nifah yang sunyi daripada kedua. Hi nifah mana? Kat situ tu. Hi nifah yang sunyi daripada keduanya hinifah tu oleh masuk etikah. Pandai dia tak mari le masuk etikah tu lah. Hi dan nifah yang sunyi daripada keduanya hinifah tu oleh masuk etikah pada ghalib. Atas we dia. Dengan bawa adalah masuk etikahnya 15 hari. Jadi etikah 15 hari, lepas 15 hari tu, dia marilah masa dia. Dia mari. Sebab sekurang-kurang, apa dia ni, 15 hari tu panggil masa yang sekurang-kurang tahun. Dia sebulan 30. Masa etikah tu kita kata dia tak 15 hari. Masalah nazar dia lah. Hal 15 hari lagi, kita masa tu, masa hak olik, hak hi lah tu. Ataupun kurang pada hi, yakni pada masalah hi. Dan 9 bulan tu atas pada kata 15 hari tu. Dengan bawa adalah masa etikahnya 9 bulan. Dan ataupun kurang pada nifah, pada masalah nifah. Nifah ni yang mari 4 bulan. Masa dia bagi 4 bulan nifah ni. Setahun 4 bulan. 12. 4 bulan. Jadi kita kata cabut. Masa etikah dia 9 bulan. Berapa bulan lagi hak baki? 3 dah. Itu 3 lagi tu. 3 lagi sini, tapi kata dah ni, ataupun kurang daripada 9 bulan, 8 bulan. Lepas tu masa nifah dia lagi tu, sebanyak-banyak nifah, bukan bulan, sebanyak-banyak nifah tu 60. Berapa bulan ke mana pula dah? Pada masalah nifah. Pada masalah nifah. Tak cerah molek kita. Dah jadi keliru lagi. Kita tengok bawah sikit lagi. Bersalah he dan nifah yang tidak sunyi daripada keduanya oleh masa etikah pada ghalib. Dengan bawa ada masa etikah tu lebih daripada 15 hari. Jadi dia nazar lebih pada 15 hari. Ya mesti telah tu dia kena mari dah he tu. Pada he dan lebih daripada 9 bulan pada nifah. Ya 9 bulan tak ada tu, dia kira masa mengandung perempuan. Bila masa mengandung perempuan tu, oleh ke dia beranak, dia kena ada lah nifah dia. Kalau jadi duk tak cerah molek ni. Masalah sunyi. Kita suwi molek dah tu, tak suwi surah dia tu. Nah, atas sekali lagi lah. Atas sekali lagi. Putus etikah ni di antaranya hi. Hi ni putus etikah. Kita bahas etikah ni, etikah nazar ni, etikah wajib.
Dan nifah putus kak. He nifah mana nak sifat situ. Yang sunyi daripada keduanya oleh masa i'tikaf. Artinya masa i'tikaf tu kita katanya dia tak ada he lah, tak ada nifah. Pada golek ataupun ke golek tu. Golek tak marilah golek dia tu. Lagu mana misal tak sunyi, hak golek tak mari darah he nifah. Dengan bahawa ada masa i'tikaf 15 hari. Dah kalau nazar 15 hari. Sakat 15 hari tak marilah kerana sekurang-kurang toho tu 15 hari. Dia tak mari cerak 15 hari tu. Kalau mari pun lepas pada tu. Pas takdir kalau mari juga batal i'tikaf. Tu batal i'tikaf. So ataupun kurang apa? Kurang daripada kurang apa? Kurang daripada 15 hari. Dia nazar i'tikaf 10 hari. Dia tak mari je lah tu. Artinya panggil he nifah tu yang sunyi daripadanya masa i'tikaf. Dia tak mari 10 hari tu. Sebab apa? Sekurang suci 15. Pas takdir kalau mari batal tak? Batal. Situ dah. Batal i'tikaf. Pada masalah he dan 9 bulan. Ini masalah nifah. 9 bulan ni sahabat perempuan yang mengandung 9 bulan. Jadi masa 9 bulan ni, masa ni dia panggil apa? Masa yang sunyi perempuan mari nifah. Dia tak mari 9 bulan ni. Golek-golek tak mari. Kalau perut besar 9 bulan, dia tak mari. Sebab tak beranak lagi. Tak kedih kalau nyegi beranak celah tu mari nifah, batal. Baik dah. Ada situ batal. Aning ataupun kurang ni kurang pada 9 bulan. 8 bulan kalau kita kata tak. Apa kalau mari juga tekah tu batal i'tikaf. Bersalah nampak rupa tu. Bersalah haid anifah yang tak sunyi daripada keduanya oleh masa i'tikaf. Hak ni kalau i'tikaf ni dia nazar 20 hari. Kok mana-mana pun cerak kena mari haid. Maka bahawa adalah masa i'tikaf lebih dengan bahawa masa i'tikaf lebih pada 15 hari pada haid dan lebih daripada 9 bulan. Hak ni kalau pahal bersalah haid ni maknanya tidak putus dan tidak batal i'tikaf. Tu juga tu dah. Belik sikit tu perhati molek barat dia. Dan dikarenakan dengan putus i'tikaf tersebut tidak dihisapkan zamannya seperti ia bernazar i'tikaf sebulan misalnya. Kemudian kedatangan atasnya salah satu daripada beberapa perkara ini, maka tidak dihisap masanya pada sebulan. Itu mana putus. Tak kira lah tu. Maka manakala hilang ia dibinakan atas barang yang telah lalu. Kalau kita kena sambung semula pula lah tu. Dan putus berturut-turut itu seperti ia bernazar i'tikaf sebulan berturut-turut. Kemudian maka kedatangan salah satu daripada beberapa perkara tersebut tadi. Putuslah berturut-turut i'tikaf dia. Jadi kena start semula lah. Maka manakala hilang ia dimulakan sebulan lain pula. Start semula. Karena lazim daripada putus berturut-turut itu putus asal i'tikaf. Dan dengan junub. Ni ibarat ni apa? Dan dengan junub. Atas pada kata dengan salah satu ni. Lagi ibarat malah mula. Dan dengan junub ni atas pada kata dengan salah satu ibarat. Atas itu. Salah satu daripada beberapa perkara. Jaganya barat katik ni. Tengah dijawab sama dengan Arab lah. Tapi tak semualah kita main, dia jaga. Maknanya, demikian lagi berturut-turut, mana putus i'tikaf dan berturut-turut ni dengan junub yang membatalkan puasa. Seperti wati. Nak wati gitu ya. Seperti wati. Kita tak murad dengan sifat edak lah. Seperti wati dengan ikhtiar. Wati dengan pilihan dia. Dengan dan sengaja dan diketahui keharanya. Sama ada wati dia baca dengan jawi lah, saya baca dengan fa'il, isim fa'il lah.
Sama ada wati dalam masjid ataupun di luarnya, tak kala keluar qada hajat ataupun umpamanya. Waktu pun dia panggil batal juga. Wati ni batal i'tikaf. Bersalah junub yang tidak membatalkan puasa seperti wati dengan lupa dan tergagah. Itu tak batal. Ataupun jahil yang diuzurkan dia, jahil maaf. Ataupun mimpi, tak apa juga. Dan umpamanya, semua tu tak putus tu. Tidak putus i'tikaf. Jika bersegera dengan bersuci, kalau pergi mandi selalulah. Maka jika tidak segera kan putus i'tikafnya. Itu tak boleh lah. Ya, kalau kita berjunuk pak tu, tubik mandi selalu. Kalau kita dah lama, tak boleh putus. Putus masa. Duk kira putus tak putus ni, kalau masalah putus, nak start semula tu masalah. Kalau tak putus, kita sambung semula. Kita. Dan tidak putus pula dengan gila dan pitai dan kerana uzur, kerana diuzurkan dia. Dan wajib keluar orang yang berhadas besar daripada masjid. Kalau dia ni yang berhadas besar, duduk dalam masjid, kena tubik. Jangan duduk situ. Jika uzur daripada bersuci padanya, pada masjid. Artinya kalau dalam masjid ada bilik air dah, mandi sejik lah. Masalah orang ni i'tikaf nazar dalam masjid. Tiba-tiba mengigam, mimpi tubik air mandi. Siap. Berjunuk lah. Apa hukum? Kalau dalam masjid ada tandah untuk mandi, maka jangan tubik dalam masjid. Kalau tak ada, tubik luar. Itu. Dengan ketiadaan berhenti. Dan jika tiada, maka tak wajib keluar. Tak kena tubik tu. Tak wajib keluar. Habis. Dan bawah tu kita tambah sebagai tajuk suku. Tajuk tu juga, cuma dia panggil pembahasan yang luas sikit lah. Masalah takmilah kita sebut tu, ada banyak juga tu. Hak boleh tubik kerana hajat tu, kerana keluar kerana makan lagu mana masalah, keluar kepada mana roh untuk nak bayar tu boleh hendak. Tapi kita tinggallah kerana ada lagi banyak lagi tu. Keluarkan dah semai jenazah boleh tak? Orang duduk i'tikaf dia mau banyak-banyak boleh ke tak tu. I'tikaf nazar ni, i'tikaf sunat tak apa lah. I'tikaf wajib. Keluarkan nazarah orang sakit lagu mana putus tak? Keluarkan nazarah orang baru datang pada musafir. Tu 7-8 masalah kita sebut. Keluarkan solat Jumaat, kita i'tikaf tu baik kisah Jumaat. Maka semua tu kita bahas satu-satu. 9 tu, 11. Banyak lagi dah, banyak. Keluar kerana apa? Kerana pitai. Keluar kerana terlupa. Kita baca ambil hamatan sajalah. Kita habis dalam masa 9 minit insya-Allah. 582. Dan dihisapkan daripada i'tikaf zaman pitai juga. Masa kita pitai tu kira masa i'tikaf tu. Bukan free tak kira masa tu. Seperti tidur. Seperti tidur lah. Dia kira masa dah. Ada tidur aja. Kita i'tikaf, niat i'tikaf nazar sehari. Kita masuk masjid pak tidur. Tidur. Jaga-jaga sehari. Sah tak? Sah. Nampak tak? Pitai pun sama. Tiada yang lain seperti gila. Gila tak kira. Dan junub yang tidak membatalkan puasa. Junub tak batal puasa. Ni masalah mimpi lah. Junub tak batal puasa. Dahil dan nifah yang tidak sunyi masuk i'tikaf daripadanya pada ghalib. Hak tadi, hak 15 hari tadi. Tu hak lebih 15 hari tu. Ada pun hak sunyi tu hak 15 hari ke bawah. Hak tadi. Jikalau tidak memutus kelihatannya akan i'tikaf sekalipun. Dan putuslah i'tikaf yang dinazarkan dia akan i'tikaf tu. Lagi yang dikaitkan dia dengan masa berturut-turut. Putus-putus tu dengan keluarnya daripada masjid. Kita nazar nak i'tikaf seminggu berturut-turut. Bila kita tubik masjid dengan ketiadaan hajat,
maka putus batal i'tikaf. Jadi kena start semula pula dah. Nak tahu dah hukum ni. Seperti qada hajat. Hak tu misal bagi hajat tu, bukan misal bagi nafi ketiadaan tak tu, misal bagi manfi lah. Gapo hajat ni? Seperti qada hajat. Hak tu tak apa. Hak tak bolehnya tubik tak ada hajat. Gini. Kita nazak i'tikaf dalam masjid ni berturut-turut ni, kalau kita tubik dengan tak ada hijau gapo, batal. Tapi kalau kita tubik kerana sakit perut, hak tu tak batal. Kerana apa? Kerana hajat. Hajat tu qada hajat. Berak ting. Dan mani janabah, hak tu tak apa. Ataupun uzur seperti haid dan nifas, dan takut penyambung dan kebakaran, tu tak apa tu. Kita nazak i'tikaf dalam masjid, turut-turut api tu bakar pas belah lah, kita duduk lagi, mati apa kita tu. Hak tu tak apa tubik pun. Ataupun uzur sakit yang masyakah kedudukannya di dalam masjid. Jadi susah kita nak duduk lah. Seperti berhajat akan hampare dan khode dan tobik. Dia nak kepada kena hapa toto, nak kepada orang bantu tolong dia, dan nak kepada tobik. Maka dia tubik duduk luar lah mudah. Tu dia panggil tak apa hajat. Tak apa, tak batal i'tikaf, tak batal tatabuk tu. Ataupun takut cemar masjid seperti cerah perut. Cerah perut tu berak car lah sakit perut. Pengrua dia panggil tak. Cerah perut. Dia panggil apa? Cerik-berik dia panggil tak. Cirik-berik dia panggil. Ada umpamanya. Jadi kita sakit perut berak, kena tubik. Batal i'tikaf dah. Tak batal tu. Tidak batal tatabuk. Tak umpamanya. Kamar dia bawah dalam sana itu, insya-Allah dia membaca sendiri. Kita setakat tu dulu. Untuk sebagai sepitah lalulah daurah kita ni. Alhamdulillah bawah tu tamat juzuk yang kedua malam Jumaat 1 Zulhijjah. 1 bulan Zulhijjah ni bulan raya haji. 1440 al-muwafiq bulan tepat 2 bulan 8. Tahun lalulah. Dan akan disambung dengan juzuk yang ketiga pada menyatakan Kitabul Haji. Hak tu tengah nak buat, tak sudah lagi dah. Doa-doakan insya-Allah. Juzuk 3 tu tengah nak buat. Nak sudah bila tengoklah insya-Allah taala. Alhamdulillah kita sudah selesaikan daripada baca kitab Mutlain dan juga ta'liqat yang kita tulis di bawah sikit sebanyak untuk sebagai kita buat baca sepitah lalu. Khasnya bagi mereka yang hadir majlis daurah kita pada kali ini. Walaupun tak berapa ramai sangat, tapi salah satunya untunglah bagi mereka yang mari dak untuk sebagai ambil boleh tanda pekih sikit sebanyak tasheh betul mana tempat kena tambah, tempat kena buat. Dan masalah tempat tak ada cerah mana pun setengah-setengah tu kita hurai secara cerah. Ada banyak lagi masalah yang kita tu sepitah lalu saja. Baca. Abang kita ni atau hukum ni boleh dikatakan mustahil lah kalau baca masa 3 hari. Nak baca cara halusi itu mustahil lah. Habis. Nak baca dengan satu harfan biharfin tu semua tu tak ada lah. Tak. Lepas tu kita baca sepitah lalu lah. Baca sepitah lalu. Ambil barakah lah. Paling kurangnya kita boleh dah tak laki sikit sebanyak. Balik cukup tak cukup lah. Nak cukup, nak memadai itu mesti dia mau kena pergi mengaji semula di guru-guru. Ngaji mutlain hak atas tu pun mencukupi dah segi hukum-hukum syarak tu. Tak. Cuma hak bawah tu kita tambah sebagai tambahan tu luas sikit ya. Tak. Maksud kita yang paling sebenarnya kita nak bisa menghidupkan kitab-kitab turah lama-lama, kitab-kitab Syekh Ahmad, Syekh Daud Taning dan Syekh Tuan Minang apa tu. Dan lain lagi lah. Nak menggalakkan semula, nak menggema semangat orang-orang Melayu, anak-anak Taning, anak Melayu kita pakat mengaji semula. Kita tak si ketinggalan kitab-kitab sebab kitab ni lah ulama kita turun-temurun sampai hari ni, sampai kita hari ni pun ulama-ulama Taning, ulama Nusantara pun dia guna juga kitab-kitab lain pada kitab Arab termasuk kitab Jawi ni. Maka sampai hari ni itu kita tak boleh tinggal lah ngaji kitab ni. Kita jangan duk bila kitab Jawi tu betina tak ngaji kitab Jawi, sama je Jawi dengan Arab ni. Hukum mari situ belaka ya. Karena kitab ni kalau buka kitab bajuri dah ni.
dia terjemah bajuri, lepas tu dia ambil dalam kitab jamah Fathul Wahhab sikit sebanyak. Kita masa kita buat, kita tahulah, kita buka belakang kita PKPK Syafi'i tu, dia ambil nihayah kata usaha ke dulu boleh kita tengok mudah hari ni tu. Dan mutlak yang baik kita Abuyah, kita banyak lagi lah kita ulama Melayu petani kita. Oleh tu kita pakak-pakak periduk semula. Pakak-pakak. Jadi kalau dia meminta mengaji, kita bacalah, baca mutlak yang hak atas. Tak sudah baca kita, tak apa baca hak atas. Kita tak suku dah tu pagar tu, kita pagar dah pagar tara siap dah tu. Tara dah siap dah tu, hak atas tu hak orang ulama, hak bawah tu kita orang pagar pun tak tahu apa, tulis. Bubuh-bubuh gitu ya. Tapi bawa ke jiwa kita suka nak menulis tu, kita tulis juga belah tak pandai pun. Sama-sama kita baca. Dan kita yakinlah dalam ta'liqat kita tu, kita rasa tak sunni daripada ada silap dan salah, baik dari segi bahasa, segi cakap ibarat. Maka pakak-pakak pekilah kok kita tengok tempat yang agak katanya sini kena ubah, maka kita ubah. Tapi syarat selepas daripada kita teliti dan juga kita insaf, tengok ibarat-ibarat yang asal dulu, betul ke tak betul. Kalau betul salah, maka peki ahlan wa sahlan, kita terima kritik untuk nak memajukan. Tak ada masalah. Ahlan wa sahlan. Sama-sama kita nak membangunkan kita turah. Dan insya-Allah lah kalau ada masa depan tu kita akan buat pula. Lama-lama sekali gitu ya. Lama-lama sekali kita buat. Walaupun tak juzuk yang 3 pun, kerana kitab-kitab hak lain tu yang kita sudah buat belum dicetak tu ada banyak tajuk lagi lah. Dah baru ni kita cetak baru-baru sudah pun tak ada buat lagi. Syarah Faridah, syarah ta'liqat Aqidatun Najmi pun kita tak ada baca lagi. Maka tengok masa depan lah kita baca hak mana pula syarah. Padahal nak beli tengok pun tak ada apa, tak ada payah sangat ni. Kita tambah-tambah gitu ya, tempat mana yang tak betul tu minta tegur. Kita terima. Tapi ada juga di kalangan ada hak tegur sama kita tu, alhamdulillah mujur juga dah. Tapi mungkin dia silap faham kerana kita tak ada kata lah. Macam pengacara Faridah tu kan, ada tegur. Tapi molek juga, cuba tengok je kata dalam bab wujud tu, masalah hak pendapat bagi Abu Hasan Asy'ari mengatakan wujud tu kena kepada ainuz zat tu. Dia kata tak kena, tu pendapat Mu'tazilah, bukan perkataan Abu Hasan Asy'ari. Kita tak apa, insya-Allah kita tengok semula. Tapi bila kita tengok semula, itulah pendapat bagi Imam Abu Hasan Asy'ari. Mungkin takut dia silap faham baca lain tak. Kerana semua yang kita tulis itu mudah-mudah kata kita tulis bersandar kepada rojok ke ada berlaku. Kalau tak puas tu, dia buka tengok hak Arab. Mana bukan hak kita dah. Misal tak. Tapi kita terima. InsyaAllah kita tengok semula. Dan kita murajaah semula. Bila kita murajaah muka dalam kitab-kitab semua dah, itu pendapat bagi qala Abu Hasan Asy'ari, al-wujud huwa adun wa mardudun. Imam Malik kata, kulluna, tiap-tiap kami ni, itu a'immah. Radun, ada yang geritik kat orang, ada juga wa mardudun, ada yang kena geritik. Artinya tak sunyi. Maka geritik ada jalan untuk nak membinakan, kita terima insya-Allah taala. Sama-sama. Dan alhamdulillah sebelum daripada kita nak tutup majlis ilmi kita pada kali yang ini, supaya kita kata sanilah sama-sama insaf, tengok semula pada awal kulit ke kulit. Kalau ada masa luar, muka tengok ibarat muka lagu mana, lepas tu sebarkan ilmu, mengajar pada mereka, minta untuk berikan ilmu pengetahuan, tajah jadi ilmu, sikit sebanyak tu manfaat. Manfaat panggil. Dan kitabnya kita tulis ni, InsyaAllah kita akan ijazah lah secara syafawi. Mana kita ijazah, kita ijazahkan tulisan kita bawah, atas tu hamba alih. Kita ijazahkan secara mulut dan juga secara khati tu, mungkin dia bawa kertas dah, tak ada apa dah, itulah ya. Ijazah secara mulutnya, apa saja yang kita tertulis, termaktub dalam ta'liqat yang di bawah, kepada semua mereka-mereka yang hadir majlis daurah kita pada kali ini.
baik hadis tu daripada awal permulaan, baik hadis tu di tengah-tengah tengah-tengah kitab, baik hadis tu di akhir-akhir kitab. Ijazah khassah lah kepada mereka yang hadir. Walaupun dia tak ada di awal pun kita ijazahkan bagi mereka yang hadir. Dan ijazah ammah yang tak ada mengaji. Yang hadir juga tapi tak ada mengaji tengah-tengah sikit-sikit sebanyak tu. Kita ijazah ammah. Sekadar tu saja insya-Allah. Dah ada sikit sebanyak tu. Dah minta maaf apa tak selesa kata kat ni. Dan alhamdulillah siapa nak klik lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada ahli keluarga. Daripada kita sebagai tuan pondok. Dan insya-Allah dah masa kita jumpa semula pula dah. Jumpa daurah dan jumpa dia kan dah. Tak boleh nak berkumpul pakai duk usaha mari tinggal rumah tangga, anak isteri dak, mari duk mujahadah, duk nyatak sila tak seming sejuk, tak ada hamba ni dak. Mujahadah tu. Mari itu dah satu kelebihan dah dia mari. Kita mudah-mudahan ikhlas kerana Allah. Kita dapat ganjaran si Allah yang esok tu lah. Masa kita mari habis dengan belanja duit minyak lagi makan apa semua. Itu bukan dia mudah benda tu. Berdoa lah semoga kita boleh buat pula selepas pada ni. Sekadar tu saja. Kisah berlaku lah dan juga selamat jalan, selamat perjalanan ni sampai ke rumah tangga masing-masing. Sekadar tu saja kita. Lain kali lah insya-Allah kita akan buat sudah khotai kita makan ke apa ni tak ada nak cara apa baca habis-habis gitu ya. Nanti makan maulud lah gitu lah. Makan maulud. Kalau ada maulud makan maulud rumah. Ada apa dah? Ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana fathul arifin wa qulubana wa ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Batu semua pakai doa lah. Doa kita kata sihat lagi. Mudah-mudahan kita boleh khidmat untuk tanah air banyak lagi lah segi tahqiq kita. Dan ni tengah nak siap sudah risalah apa dah. Fatwa niyah Syekh Ahmad. Kita dah taklid tu bagi setengah lebih dah lah. Bukan syarah taklid ya. Tambah ayat, tambah hadis itu ya. Fatwa al-Fataniyah salah satu kitab awal-awal fatwa yang dikarang oleh ulama Tanim. Dia panggil gapo dah? Cara gapo panggil? Cara fatwa hak Syekh Ahmad lah. Maka dalam tu kita dah taklid gitulah tempat tak faham tu banyak kok. Dia kecek gapo tapi buat sekadar kata boleh mudah hafal kita nak baca tu. Boleh dah 200 safhah dan mungkin insya-Allah kalau sudah dah 400 safhah tu boleh ada dah. Doa-doa kan. Boleh kita ni pakat kenal semula kitab fatwa Syekh Ahmad. Sebab setengah tak kenal oleh kerana kitab tu tidak ada cerita. Kalau ada pun hak protestek dah hak tersui gitu ya. Maka insya-Allah kita akan cerita lah. Kalau sudah ni hak taklid ni kita cerita semula. Hidup. Kita turah semula. Doa-doakan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.